tajuk untuk malam ni adalah menjemput rezeki. Jadi kita tengok rezeki dari segi Islam macam mana, dan kita sentuh jugalah dari segi kewangan Islam sikit. Tapi ada yang sebenarnya Cik Mahathir dah explain lah sebelum ni. Okey, jadi saya share video dululah. Semua boleh tengok kan dekat, ada ke, boleh nampak ke? Boleh insyaAllah. Okey. Tak nampak, kosong je. Tak nampak? Nampak? Share screen. Saya share screen Kat skrin tu tak ada apa-apa pun. Okey. Skrin tu putih je doktor. Okey, saya ni try sekali lagi. Okey, belum lagi ke? Boleh nampak ke belum lagi? Belum Boleh, tak saya nampak. boleh nampak. Nampak dia dah ada dia punya cursor tu dah Belum. scrolling. Putih je. Maknanya dia in the process. Dia blank screen. Dah ada Okey apa dah. Okey, alhamdulillah. Dah ada. Ni intro lah sebenarnya. Laju sangat skrin ni. Oh, laju ke? Nanti Farhan share nanti. Okey. Buka kan.
Okey, jelas tak tadi? Tak cepat sangat ke? Agak cepat lah doktor. Tak apa, nanti Cepat kita je. Tak sempat baca. nanti Cik Farhan dia akan masukkanlah dalam kita punya portal tu. Okey, sekarang saya buka slide. Boleh nampak ke? Boleh insyaAllah. Boleh nampak. Saya sekarang ni macam berkongsi lah. So sementara saya akan cerita sikit and then puan-puan boleh tanyalah bila-bila, cumanya antara saya punya perkongsian ni mungkin kita boleh mute-kan dulu sampai bila saya tanya tu ada persoalan ke baru kita buka lah, sebab nanti takut terganggu sebab ramai kan, takut ada yang bercakap serentak ke, so better macam tu lah. Jadi kalau sementara maksudnya slide 2 slide atau 3 slide tu saya akan cerita dulu, kongsikan, lepas tu kita buka untuk pertanyaan lah kalau ada. Okay? Okey doktor. Okay. Okey doktor, baik. Saya pula tak nampak dia punya. Sekejap saya kena kecilkan sikit. Okey, tajuk ni sebenarnya kalau Encik Den pernah cerita, sebenarnya topik-topik yang kami guna dalam kita punya session ni, kita dah buat beberapa kali lah. Satunya untuk ibu tunggal dan B40. Jadi antara topik yang dimasukkan juga adalah menjemput dan mencari keberkatan rezeki. Jadi kat sini kita akan tengoklah dari segi Quran, hadis macam mana yang bercerita mengenai rezeki, dan ada doa-doa sedikitlah yang boleh insya-Allah memberi motivasi lah untuk kita berusaha dalam mencari rezeki dan sebagainya. Jadi macam yang kita tengok tadi, rezeki itu sangat luas. Puan-puan, suara saya jelas tak? Jelas. Okey, alhamdulillah. Jelas. Okey. So kalau kita tengok rezeki ni sangat luas lah, sebab kadang-kadang kita nampak rezeki dari segi duit sahaja. Tapi sebenarnya rezeki tu boleh jadi benda yang kita nampak dan benda yang kita tak nampak lah. So biasanya kalau rezeki ni apa yang kita dapat dengan susah tu, maksudnya kita akan lebih menghargai lah. Contohnya macam duit payah nak dapatkan, jadi kita akan lebih menghargai dan berhemah lah dalam berbelanja. Jadi kalau kita sebut rezeki ni boleh jadi dia adalah duit, mungkin anak-anak tu pun rezeki sebab ramai macam belum direzekikan anak dan sebagainya, tapi setengah orang Allah murahkan rezeki untuk jadi maksudnya peneman kita lah kan. Boleh jadi juga ada idea, maksudnya idea untuk perniagaan, itu pun adalah rezeki yang Allah bagi. Ada tenaga, kesihatan dan sebagainya. Jadi dari perspektif rezeki, kita perlu melihat dengan secara luas lah supaya kita akan kadang-kadang bila kita tahu tu adalah rezeki kita, kita akan lagi menghargai dan kita akan menjaga sebaik-baiknya. Sebab tu kita kena fahamlah maksud rezeki. Dan
ada cara yang dia sebut dalam Al-Quran tu macam mana menjemput rezeki. So dari segi pentafsirannya rezeki tu sangat luas. Jadi kita kena menghargai, kita kena menjaga agar rezeki yang kita peroleh ini dapat secara berterusan, dan di samping itu kita kena bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi. Okey. Saya sentuh keuangan adalah tunjang kehidupan sebab saya tak pasti kalau kita pergi masjid dan sebagainya, mungkin ada setengah orang yang kata kita kena hidup dengan zuhud dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya dalam Islam ni wang tu sangat penting lah, pengurusan keuangan, hal ehwal rezeki, hal ehwal perniagaan dan sebagainya. Sebenarnya disebut secara jelas dah dalam Al-Quran. Sama juga dengan pengurusan wang. Pengurusan wang secara berhemah, jangan membazir, banyak benda yang berkaitan dengan keuangan sebenarnya dah disebut dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita bila kita macam bila sebut agama macam kita seolah-olahnya jangan kisahlah bab-bab duit tu. Tapi sebenarnya benda tu tak tepat lah. So, dalam Al-Quran memang sebut betapa kita perlu mengumpul rezeki dan berbelanja sebaik mungkin, sebabnya wang tu kita perlu. Dengan wang tu kita boleh menyara kehidupan kita, keluarga, dan dalam Islam tu disebutlah pengurusan wang tu maksudnya kita perlu bekerja seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, dan kita perlu menyimpan, jangan membazir, dan membantu agama serta menginfakkan di jalan yang betul. Maksudnya wang dalam Islam tu sangat penting, dan bagaimana menguruskan wang pun sangat dituntut dalam Islam. Jadi kalau orang kata jangan nak simpan duit sangat, tu sebenarnya konsep tu adalah salah. Jadi dalam Islam menguruskan wang adalah satu tunjang kehidupan. Okey. Yang ni saya nak sentuh, kita selalu baca dalam selepas semayang, lepas solat kita baca kan, tapi sejauh mana kita faham mengenai konsep rezeki dalam Islam? Saya rasa semua baca kan kalau lepas solat ke. So ayat ni dia berbunyi tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Nak cakapnya dalam ayat ni, kalau kita sentiasa baca, kita boleh faham bahawa Allah yang memberi rezeki. Dan Allah boleh tak bagi dekat kita dan boleh bagi dekat kita. Sebab tu kita sendiri yang kena berusaha lah. Kita berusaha dan kita yakin Allah tu yang memberi rezeki, dan kita buat segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu Allah yang memberi rezeki, dan rezeki tu boleh diberi pada bila-bila masa. So ayat ni disebut engkau masukkan malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisap. So kalau Allah nak bagi, boleh diberi pada bila-bila masa tanpa ada sebab pun. Okay? So yang ni yang ayat yang kita kata kena yakin Allah yang memberi rezeki. Satu lagi yang saya suka share dalam kelas ke mana-mana mengenai konsep rezeki dan Islam adalah ayat ni saya rasa semua orang yang berniaga memang biasa kan? Semua biasa ke dengan ayat ni? Orang sebut ayat 1000 dinar macam-macam kan? So ayat ni sebenarnya menunjukkan bahawa kita perlu yakin bahawa kita perlu berusaha dalam mencari rezeki, tapi pada masa yang sama kita perlu yakin. Ayat ni kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. So ayat ni kata, dan siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, nescaya akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan, serta memberi rezeki dari jalan yang tidak terlintas hatinya. Dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya
sesungguhnya Allah telah melakukan segala perkara yang dikehendakinya dan Allah telah menentukan kadar dan masa bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ni sebenarnya setengah orang yang berniaga ni dia letak dekat frame lah, dekat depan kedai yang macam-macam lah kan. Tapi kalau kita tengok maksud dia, memang bila kita rasa susah, ayat ni sebut siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupkan bagi dia. Kadang-kadang benda yang kita tak tahu dari mana duit tu dapat. Pernah tak yang kadang-kadang kita rasa susah, tiba-tiba ada orang nak bayar hutang. Ataupun kita rasa susah, tiba-tiba ada orang yang nak beli barang contohnya. So ayat ni kata kita perlu yakin sebab kadang-kadang rezeki tu ada yang kita usaha, dengan cara tu kita akan dapat rezeki. Tapi ada kadang-kadang kita dalam kesempitan, kita tak usaha pun. Tapi rezeki tu datang tanpa kita tak tahu daripada mana sumber dia. Tak tahu, tak boleh nak agak. So ayat ni dia lebih konsep dia yakin pada rezeki Allah, kita bertawakal dan kita melakukan amalan yang disuruh dan kita yakinlah bahawa Allah tu akan bagi rezeki tu kadang-kadang dengan kita tak pasti jalan yang dari mana dia datang. So sebab tu disebut dalam ayat ni Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak terlintas. Kawan nak bagi rezeki, nak bagi duit, nak bayar hutang, ada customer beli barang contohnya, guna servis kita. So maksudnya kena yakinlah. Jadi konsep rezeki ni memang dalam Islam disebut secara jelas. Cuma kita kadang-kadang perasan ke tak perasan, tapi kalau memang jelas lah. Sebab tu dalam konsep perniagaan secara jujur, amanah, rekod, semua tu dan kalau kita berhutang kena ada saksi, kena tulis. Semua tu ada dalam Al-Quran. Cumanya tak pasti kita di-expose ke tak dengan benda tu. Okay? So yang ni adalah saya ringkaskan lah, nanti kita akan tengok satu-satu. Dalam usaha menjemput rezeki, kita rancang nak usaha. Dia start dengan niat yang baik dan rancang. So maksudnya puan-puan dah buat satu langkah lah untuk niat untuk mencari rezeki yang halal dan rancang. So 2 minggu lepas dengar daripada Encik Mahathir mengenai pengurusan peribadi. Kemudian dengar daripada Dr. Syukur mengenai yang business canvas. So itu adalah salah satu perancangan lah. Jadi seterusnya solat tu amalan-amalan ibadat lah yang kita kena jaga, berusaha, kebajikan, sifat yang baik, berdoa dan sebagainya. Jadi yang ni saya buat secara ringkasan lah. Jadi kita akan tengok satu-satu. Satunya rancang dan usaha. Yang ni kalau kita sebut ayat ni semua orang tahulah Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. So kita yang kena berubahlah. So kesusahan tu kita akan jadikan dia dari sudut positif dan kita cuba ubah kepada yang lebih baik. Sebab kadang-kadang mungkin kita nampak orang senang tapi kita tak tahu dari segi apa kesusahan dia. Sebab dia tak, kita masing-masing antara kita pun kita tak cakapkan apa kesusahan kita. Tapi kita sendiri yang perlu ubahlah. Yang ni memang jelas dinyatakan oleh dalam Al-Quran. So kena niat yang baik dan kita kena berusaha. Yang ni mengenai solat, saya ambil sini solat duha lah. So daripada sampai slide ini ada apa-apa soalan tak? Kalau yang boleh saya jawablah. Okey kah? Okey, Puan. Okey. Alhamdulillah. So far, Doktor okey. Okey. So ni selalu dalam solat duha tu kita bacalah ayat ni dalam doa tu, tapi maksud dia tu cantik lah sebenarnya kan, sesuai lah dengan kita sebut duha tu membuka rezeki. So kalau kita tengok sini maksud dia
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duhamu, keagungan itu adalah keagunganmu, keindahan itu adalah keindahanmu. So kalau maksudnya kalau setiap kali baca setiap kali solat duha tu kita kena ingatlah ni adalah salah satu cara untuk jemput rezeki lah. Bukanlah maksudnya terus dapat, tapi sebab kadang-kadang kita tak tahu rezeki kita tu dalam bentuk mana. Mungkin bukan dalam bentuk wang, tiba-tiba dapat idea untuk berniaga dengan lebih baik. Itu pun adalah satu rezeki. So kalau maksudnya kalau cuba solat dengan dan doa dengan penuh yakin lah, maksudnya dalam doa ni lepas solat duha 2 rakaat and then kita sambung dengan doa ni. So maksud doa ni adalah sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Dan kita minta pada Allah di sini, ya Allah apabila rezekiku masih di langit maka turunkanlah. Maksudnya jika jauh tu turunkanlah. Jika berada dalam bumi keluarkanlah. Apabila sukar permudahkanlah. Sebab kita tak tahu, macam kita rasa susah. Jadi kita minta dengan Allah permudahkanlah rezeki tu. Jika haram sucikanlah. Apabila jauh dekatkanlah. Maksudnya kita rasa susah rezeki sangat, kita mohon dengan Allah supaya dekatkanlah rezeki tu. Dengan berkat kebenaran duhamu, kekuatanmu, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hamba yang soleh. So ayat ni adalah ni doa memang untuk rezeki. Solat duha ni memang untuk rezeki dan kita akhirkan dengan doa duha lah. So maksudnya kita cubalah untuk dengan kuasa Allah mungkin melalui duha ni kita membuka rezeki kita insya-Allah. Okey. Kemudiannya dari segi konsep keperluan dalam Islam. Saya sebelum ni saya tak pernah sentuh topik ni sebenarnya. Sebab kalau sebenarnya mungkin orang tak tahu bahawa dalam Islam ni memang ada sebut mengenai menyesuaikan diri dengan keperluan. So dalam Islam tu dia ada 3 jenis perkara yang kita perlu sesuaikan dengan keperluan kita. Iaitu daruriyat ni benda yang perlu, hajiyat benda yang kita nak lah tapi dia masih lagi penting. Tahsiniyat ni lebih kepada bermewah lah. Saya sentuh, saya kongsikan konsep ni sebab saya melihat dari segi COVID lah yang sekarang ni macam memerlukan kita untuk adjust kehidupan kita lah. Lebih kali maksudnya kita ada moratorium, pendapatan terjejas, tapi perbelanjaan kena keluar juga kan. So dalam keadaan ni konsep ni diperkenalkan lama dah oleh Imam Ghazali dan dia sebut ada 3 jenis keperluan dalam hidup kita ni. Dia start dengan daruriyat, benda yang paling perlu. Maksudnya kalau kita dapat duit, apa-apa yang dalam tingkat daruriyat ataupun benda yang wajib ni maksudnya kita perlu penuhkan dulu. Contohnya mungkin pakaian yang taklah semewah masa kita ada duit lah. Ataupun kereta yang benda-benda yang perlulah, macam kereta yang sederhana, tempat tinggal pun yang sederhana. Dalam konteks bila perbelanjaan tu, bila keuangan kita tak berapa kukuh, maksudnya kita kena sesuaikan lah dengan keadaan. Lepas tu makanan dan kesihatan. So kesihatan ni penting juga lah untuk kita jaga kan. Lepas tu kalau kita duit dah banyak sikit dan sebagainya, kita pun berpindah kepada benda yang besar sikit. Maksudnya pakaian yang lebih baik, kereta yang lebih baik, tempat tinggal yang lebih baik, makanan. Sebab tu kita tengok kalau orang yang tua ni dia dah mula pilih makanan yang healthy lah. Dia maksudnya makanan pun yang mahal-mahal sikit, jadi untuk jaga kesihatan dan sebagainya. Dan akhirnya adalah tingkat tahsinian ataupun tingkat kemewahan. Jadi pandangan saya lah bila jadi
masa-masa kesusahan ni kita kena adjust lah diri kita tu supaya berhemah dalam perbelanjaan dengan mendahulukan perkara yang wajib dulu, daruriyat dulu, baru kita pindah-pindahkan dan sebagainya. So bila kita ada lebihan di peringkat mewah tu, mungkin satu hari nanti kita, kalau kita, ada yang berjaya dan sebagainya, kita kemudian di peringkat tahsiniat kita boleh beli perkara mewah, tapi pada masa sama kita kena bagi sedekah dan sebagainya untuk membantu kawan-kawan kita di peringkat daruriyat bagi nak perlu memenuhi keperluan dia. Jadi kalau ada siapa-siapa yang boleh kongsilah macam mana bila jadi time COVID ni, macam mana puan-puan menyesuaikan keadaan dengan keperluan masing-masing. Ada siapa-siapa nak kongsi tak? Ada siapa-siapa ke? Assalamualaikum doktor. Nama saya Norma. Saya baru join juga. Masa COVID tu kita pendapatan tak ada langsung sebab ikut SOP kan. Macam saya buat perkhidmatan bekam dah urut, tak boleh pegang, tak boleh ada sentuhan apa semua. So saya sesuaikan tu, saya rancang, saya plot kewangan anak beranak ni. Saya kata kita kena puasa COVID. Even sebelum Ramadan tu, start bulan, sebab mula-mula kita jangka 2 minggu je, tak pernah hadapi macam ni dekat ni kan, dekat kita punya negara. So saya lepas masuk bulan keempat tu tengok macam tak berhenti benda ni. Saya dah plan dengan anak, saya kata okey macam ni, kita tak pendapatan, kita kena buat macam ni, kita puasa. So dia kata puasa apa man? Ni puasa sunat, kita campurlah puasa sunat, puasa hari putih. Lepas dia kata ni puasa apa lagi ni yang tak ada Zat, dia is down kan. Saya kata ini puasa, nama dia puasa COVID. So kita kan, tapi alhamdulillah saya dengan anak berjaya lah. Kita puasa RT daripada Rejab tu, Syaban sampai Ramadan tu. 3 bulan straight tu lah kita cuba bagi macam, kalau saya kata saya macam datang bulan tu, okey anak-anak boleh rehat lah sebab dia pun kadang-kadang macam alamak puasa lagi. Penat lah anak tu dari cuma yang 4 tahun je tak puasa, yang 8, 9, 10, 12 tu semua puasa dengan saya sekali lah. Situ je lah saya dapat, saya kata wah saya dapat aturlah kewangan tu sangat cantik lah. Saya tak ada, alhamdulillah tak ada terasa, tak terkesan dan tak tertekan oleh keadaan COVID tu sebenarnya. So, sampai sekarang ni maksudnya boleh menyesuaikan diri lagi lah kan dengan... Ya, boleh alhamdulillah. Jadi ada siapa-siapa lagi tak nak kongsi? Saya rasa bila kita kongsi ni kita akan tahulah orang lain punya perspektif macam mana kan, pengalaman masing-masing. Ada siapa-siapa lagi tak nak berkongsi? Tak ada So, saya rasa menariklah perkongsian puan tadi. Bukanlah kita kata masa kita dah susah kita kata nak cukup-cukupkan maksudnya benda-benda yang penting. Tapi sebenarnya dalam Islam ni benda ni, konsep ni dah ada lah. Maksudnya kita kena sesuaikan dengan keperluan kita, dan jika kita ada banyak, kita kena bantu orang lain yang di peringkat bawah lah. So dia punya konsep tu macam tu lah. Sebab tu ada konsep zakat, sedekah dan sebagainya. Okey. Yang ini adalah mengenai hutang. Sebab kalau dalam Islam tu memberi hutang tu adalah sunat. Sebenarnya kita nampak bagi hutang, kenapa tak bagi free? Tapi dalam Islam memberi hutang adalah sunat, dan memberi dengan tanpa pembayaran balik lagi besar dia punya pahala. Dan kita orang yang berhutang maksudnya kena berusahalah untuk bayar hutang. So maksudnya janganlah kita bila kita dapat duit pinjaman kita anggap tak apalah, lengah-lengah bayar hutang, sedangkan itu adalah tanggungjawab kita lah. So saya letak kat sini doa untuk bayar hutang. Saya ingat satu cerita lah. Sebenarnya ada satu pengalaman saya naik teksi daripada Nilai ke KLIA. Dan seorang driver ni dia kata dia sangat susah lah sekarang, dia kata. Jadi dia tanya saya,
macam mana nak selesaikan masalah dia. Dia sebab sekarang ni taxi airport tu dah compete dengan Grab. Jadi tak ramai orang guna taxi dan dia pula ada banyak hutang jugalah. Dan kadang-kadang duit yang dia dapat daripada bawa taxi tu tak cover pun perbelanjaan harian. So dia kata boleh tak share apa-apa doa. So saya macam masa tu saya bagilah doa ni. Saya kata yang doa ni memang saya pun amal lah pagi-pagi lepas subuh tu. Ayat ni memang mengenai hutang. So saya baca jugalah. Dan kalau puan ada kesempitan hutang dan sebagainya, mungkin kita boleh amal lah ayat ni. So ayat ni sebenarnya dalam maksurat. So kita pagi-pagi kadang-kadang kalau selepas subuh ataupun selepas asar, ada orang amalkan maksurat tu dan dia termasuk doa ni lah. So Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. So ayat ni kata, ya Allah Tuhanku, aku mohon perlindunganmu dari duka cita, kesedihan, perlindungan dari kelemahan dan sifat malas, keluh kesah dan juga dari bebanan hutang. So siapa yang tersepit dengan masalah hutang, rasa lemah dan sebagainya, maksudnya doa ni adalah betul-betul kenalah dengan siapa-siapa yang berkenaan. Tapi dua perspektif hutang yang saya nak sebut, sebab kadang-kadang bila moratorium ni ada kita bila sempit terpaksa berhutang. Jadi saya nak katanya orang yang memberi hutang tu beri hutang adalah sunat. Tapi maksudnya janganlah sampai kita kesempitan pula. So beri hutang adalah sunat dan orang yang menerima hutang tu wajib bayar hutang. So saya dia punya konsep tu macam itulah. Bila orang bagi hutang, sebenarnya dia dah membantu kita dan kita kena jelaskan balik hutang dengan kadar segeralah. Cuma kadang-kadang kalau tak mampu, bila kita bagi hutang dekat orang dan orang buat senyap, tu kita macam kadang-kadang nak marah lah kan. Jadi kurang-kurang kita bagi tahulah tak mampu bayar lagi ke ataupun bayar sikit ke, untuk kata komitmen kita untuk bayar hutang tadi. Jadi ini adalah contoh macam mana untuk kita kurangkan bebanan lah dalam membayar hutang tadi. So memang ayat ni bagus, especially pagi dan petang tu kita baca lah. So saya nak sebutnya tadi dari segi konsep, sesuaikan keperluan dengan keadaan kita dan penting dia duit yang kita dapat tu belanja kita kena kurang lagi. So kalau kita dapat 500, so kita usaha perbelanjaan kurang daripada 500 dan pastikan jangan lebih. So maksudnya itu adalah basic keuangan lah. Kalau kita belajar financial planning pun kita kena belanja lagi kurang daripada apa yang kita dapat. Okay. Yang seterusnya yang saya sebut dalam yang tersebut ringkasan tadi adalah sedekah. Ni dalam surah Al-Hadid sebut besarnya pahala dalam bersedekah dan bagaimana bila kita bersedekah sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Sebab Allah dah sebut sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik lelaki ataupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maksudnya bila kita bersedekah, kita meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dan Allah akan balas balik dengan ganjaran yang berganda-ganda. So mungkin ganjaran tu dalam bentuk hati yang tenang. So hati yang tenang ni sebenarnya mahal lah, dia ada rezeki jugalah. Ataupun buah fikiran untuk orang berniaga memang perlukan idea yang banyak. Hati yang tenang, anak-anak yang tak bagi masalah. Kadang-kadang kita susah, anak-anak bagi masalah juga. Jadi mungkin Allah bagi rezeki dengan anak-anak yang baik lah. So macam-macam bentuk rezeki dan kuncinya adalah bersedekah. Okay. Kat sini saya nak buka sedikit mengenai konsep sedekah. Tapi saya cuba relate juga bila kita buat baik dengan orang, sebenarnya kita buka networking. Betul tak?
kita bantu, mungkin kita bantu, hari ni kita bantu orang ni dan masa depan dia akan bantu kita. Sebab bila kita bantu sama bantu, kita actually dah buat networking dengan ramai orang dan ini akan membantulah dalam kalau kita ada perniagaan akan membantu perniagaan kita. Jadi konsep membantu ni boleh jadi dalam bentuk tenaga. So kita jangan nampak bantu dari segi duit je. Mungkin bantu dari segi tenaga, buah fikiran ada kawan-kawan bermasalah, kita bagi idea yang baik lah. Dari segi harta dia boleh jadi wang ataupun barang, membantu orang ataupun memberi manfaat. Contohnya manfaat ni bagi pinjam sesuatu ke, so dalam bentuk barang contoh dia. Bagi pinjam kereta ke contohnya. So itu dalam bentuk manfaat lah. Dan saya ada pergi talk dan penceramah sebut bila kita berniaga, sebenarnya kita membuka peluang untuk dapat pahala kerana kita menyediakan pekerjaan kepada orang lain. Contohnya kalau kita berniaga, kita ada pekerja. Sebenarnya kita menyumbang kepada dia, mungkin dia bekerja dengan kita tapi kita pada masa yang sama, kita bantu dia dengan bagi peluang pekerjaan dan bagi rezeki lah. So luas ni peluang bersedekah sebab kadang-kadang kita pernah dengar macam orang tu bersedekah tapi kadang-kadang dia dapat lebih banyak daripada apa yang dia sedekahkan. So sebab tu dalam Al-Quran tu disebut Allah akan gandakan pembalasan dengan ganjaran yang berganda-ganda. Itu adalah kuasa sedekah lah. Okay. So yang ni konsep bersedekah. So dalam financial planning yang dari segi Islam, so kita ada, dia start dengan tadilah niat yang baik dan sebagainya, kita berusaha mencari rezeki. Cari rezeki mungkin kerja dengan orang, mungkin berniaga dan sebagainya. Lepas tu dia kita ada konsep pengurusan wang untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang saya sentuh tadi mengenai 3 level tadi, daruriyat, hajiat, tasniat tu adalah pengurusan dari segi keuangan. Kemudian ada saving, simpanan yang Cik Mahathir sebut ASB, tabung haji, ataupun kalau orang yang lagi ke depan mungkin melabur dalam unit trust ataupun saham dan sebagainya. Dan kemudiannya ada konsep lebihan. Yang lebihan tu kita lebih bentuk dalam dari segi memberilah kepada orang lain dalam bentuk sedekah. So sedekah ni ada zakat tu wajib, tapi kita ada lagi dalam bentuk pemberian kepada orang lain dalam bentuk wakaf. Sedekah ni tak wajib. Dia berbeza wakaf dengan sedekah. Sebab wakaf tu kalau kita kata contohnya kita nak wakafkan harta ni untuk satu tujuan, maksudnya orang yang memegang amanah wakaf dia tak boleh buat sesuka hatilah, dia kena ikut apa yang disebut oleh pemberi wakaf tadi. Tapi kalau kita sedekah, kita tak sebut tujuan apa untuk sedekah tadi, jadi sedekah tu boleh digunakan untuk pelbagai fungsi lah, mungkin untuk makanan ke, untuk beli pakaian, beli buku dan sebagainya. Itu adalah konsep sedekah. Maksudnya tak ada halangan ataupun hadiah. So hadiah ni lebih kepada masa kita hidup kita bagi hadiah. Jadi kalau puan-puan nak tanya mengenai wakaf dan sebagainya, mengenai wasiat dan sebagainya, so yang ni lah dia lebih kepada kalau kita hidup, kita bagi ke orang hadiah, sesuatu dalam bentuk hadiah. Tapi kalau kita mati, kita nak bagi juga dia dalam bentuk wasiat lah. So bukan hadiah lagi. Hadiah ni untuk pemberian semasa hidup. Lepas tu saya sebut tadi hutang. Hutang ni juga adalah benda yang disunatkan. Siapa yang ada duit lebihan, dia boleh bagi hutang. Pinjaman dan hutang. Okay, so ini adalah konsep memberi dalam Islam. Dalam bentuk zakat itu wajib bagi yang cukup jumlah dia tertentu 2.5% tadi dan cukup setahun. So dia adalah berapa dia punya jumlah yang bila cukup jumlah tu baru kita keluarkan sedekah. So kalau tak cukup tak perlulah.
Dan yang disunatkan macam wakaf, sedekah, hadiah, hutang dan sebagainya. Cuma hutang ni kena bayar balik. Okay? Ada apa-apa soalan tak? So boleh tanyalah, kalau nak tanya pasal keuangan Islam boleh tanyalah, sebab saya memang mengajar yang keuangan Islam lah sebenarnya. Puan-puan ada soalan ke? So far tak ada doktor. Okey. Orang lain ada soalan ke? So far so good. Okey, so far so good So maksudnya dalam sehari kita cuba bagi mungkin RM1, RM2, macam kita buat bulan puasa lah, setakat yang mana yang kita mampu lah. Sebab dalam masa COVID ni semua orang dalam kesusahan, so kita sama-sama lah bantu-membantulah kiranya. Okey. Yang ni saya nak sentuh mengenai keberkatan mencari rezeki. Tadi saya sentuh tujuan mencari rezeki tu banyak. So dalam Islam memang kena cari rezeki dan dia bukan untuk diri sendiri, tapi bukan setakat diri sendiri, untuk keluarga yang terdekat. Kalau yang susah tu maksud kita kena support dan juga untuk masyarakat. So kita kena tengok konsep mencari rezeki tadi dalam bentuk yang luas. Dan masyarakat tadi bukan dalam bentuk sedekah duit, tapi kalau puan-puan berniaga, salah satunya adalah puan-puan menyediakan pekerjaan untuk mungkin adik, ahli keluarga, buka peluang untuk mereka bekerja dengan puan-puan lah. Dan ini adalah ada 3 perkara yang saya nak sentuh dalam keberkatan mencari rezeki, adalah cari rezeki yang halal, amanah dalam melakukan perniagaan, bekerja sendiri ataupun bekerja dengan orang. So maksudnya kita kena amanah, jaga masa, kadang-kadang tengok telefon dan sebagainya. Jadi kita kena elaklah benda tu, sebab tu adalah dari segi amanah. Maksudnya kena jujur dalam segala amalan yang kita buat. Dan saya nak sentuhlah, mungkin selepas ni akan sentuh juga mengenai etika dalam perniagaan. Salah satunya timbangan, yang sebab ada pengalaman yang saya bila buat ceramah ni kita dengar macam-macam kan. Salah satunya macam kalau setengah tu timbangan contoh dia. Kita kata kita buat timbangan ni kerepek contohnya, kita kata satu pack adalah sekilogram. Tapi kadang-kadang mungkin ada orang dia bagi tak sampai sekilo pun. Jadi kalau kata range tu sekilo ataupun lebih kurang sikit ke, sebab kita payah nak timbang tu dalam perkara yang macam susah tu kita tak dibenarkan lah. Cumanya kalau kita dengan sengaja kita kata timbangan adalah sekilo tapi kita kurangkan, sebenarnya kita tu dah kira tak amanah lah. Kecuali kita nyatakan dalam satu pack ni dia antara berapa-berapa. So orang dah faham lah. Kita beli kerepek ni tapi dekat packaging dah cakap mungkin antara 950 hingga 950 gram hingga 1 kg. Sebab kita payah nak cari jumlah yang betul-betul sekilo tu. Tapi kalau kita, sebab ada kes yang saya pernah dengar letak sekilo tapi sebenarnya dikurangkan dengan sengaja. So dalam keadaan tu dah tak amanah. Okay. Lagi satu, efisien. Maksudnya kurangkan bercakap, bergosip dan sebagainya. Maksudnya kita buat kerja dengan cepat dan kita perlu tambah ilmu lah untuk bagaimana kita nak bekerja dengan lebih cepat. So dalam kelas kita sepanjang tempoh kelas ni, puan-puan ada belajar mengenai pengurusan keuangan, yang catatkan note harian, berapa perolehan, berapa expenses dan sebagainya, perbelanjaan. Yang tu adalah untuk membantu puan-puan lebih efisien lah dalam pengurusan. Maksudnya bila habis kursus ni kami dah tak jaga, maksudnya puan-puan boleh bergerak sendirilah. Maksudnya boleh catatkan semua tu sendiri. So tak perlu kepada kawalan dan sebagainya. So itu adalah antara cara mencari rezeki yang berkat, rezeki yang halal, penting, amanah dan efisien. Efisien ni memang kena tuntut ilmu lah. Okay. Yang ini saya nak sebut sebab ujian sebagai cabaran dan peluang.
Sebab kadang-kadang kita anggap ujian, contohnya ujian COVID. COVID ni kita tengok ujian je, tapi kadang-kadang kita tak nampak dia adalah sebagai satu peluang sebenarnya. Sebab tu saya notekan kat sini ujian sebagai cabaran dan peluang. Kerana dalam kehidupan sehari, sebab bila ada kesusahan, dia mesti ada cara untuk menyelesaikan kesusahan tu. Contohnya macam bila jadi COVID, kita nampak perniagaan online ni makin berkembang. Ada Foodpanda, ada Grab dan sebagainya. Jadi di samping kita hulurkan bantuan yang disebut tadi, kita bantu bagi sedekah, sebenarnya salah satu benda yang kita boleh buat dan ia ada peluang adalah menyediakan barangan dan perkhidmatan yang boleh menyelesaikan permasalahan masyarakat. Maksudnya orang dah tak nak keluar rumah, jadi puan-puan boleh menyediakan perkhidmatan delivery contohnya, ataupun buat produk tapi kena dengan cara lagi inovasi lah. So kita kena, sebab tu saya kata rezeki tu dalam bentuk idea dan sebagainya. Jadi jangan jadikan ujian tu sebagai halangan, tapi jadikan ia sebagai peluang. So boleh kongsi tak apa yang sepanjang COVID ni, kalau ada puan-puan yang telah buat inovasi lah dalam perniagaan masing-masing. Ada siapa nak kongsi tak? Senyap je. Ada inovasi pun sebab saya tak boleh buat perkhidmatan tu, saya berkebun je lah. Okay. Saya berkebun. Ada hasil yang tak dari berkebun tu? Adalah, kita dah tak ada buat bekam, tak ada buat lain-lain. Jadi kita banyak masa di dalam ruang rumah, di dalam kita kebun kecil lah, maksudnya dalam kita macam yang boleh tanam bawang, tanam serai, kita tanam lah, tanam cili dengan anak-anak sebab tak ada aktiviti kan. So memang kalau ada masa, sebab kita tengok hari-hari, kita siram. Adalah, itulah inovasi dia yang dalam bentuk tu. Sebab 2-3 hari ni saya memang tengok yang berkebun ni, sebab ada yang dalam COVID ni sampai dia boleh jual. Tak sampai, saya tak sampai jual, dia makan sendiri. Okey, yang muda-muda boleh kongsi tak? Biasanya orang muda ni dia lagi inovatif sebenarnya. Tengok ramai juga yang muda dalam ni kan. Ada siapa nak kongsi tak? Sebenarnya kongsi ni adalah satu cara kita membantu jugalah orang lain. Macam mana? Ada siapa nak cerita tak pengalaman? Ada yang jadi YouTuber ke? Okey, kalau saya Puan Mariani ke? ya saya. Okey, kalau saya buat face mask yang sambung untuk kita punya mask. Saya ada terjual jugalah buat tu. Okey. Saya kait Buat sendiri. yang Gunakan benang. kait eh? Yang kait punya. Okey. So maksudnya ada Sepanjang pendapatan jugalah. Ada. Alhamdulillah lah, ada yang order sehingga sekarang lah saya masih buat. Okey. Walaupun sekarang ni saya sedang berniaga pun saya masih buat juga. Sebab saya rasa bila lepas COVID ni orang pakai lagi, saya rasa. Maksudnya benda tu dah jadi kebiasaan kan. Ada yang guna IT punya ni tak? Network ke untuk jualan? Instagram. So maksudnya kadang-kadang dulu benda yang kita tak biasa, bila jadi kesusahan ni dia akan memaksa kita berfikir di luar kotak lah. Betul. Kan? So dulu kita tak nampak, saya pun tak nampak dulu macam kami buat kelas, saya tak terfikirlah kena buat kelas online. Jadi bila kena buat kelas online, kami terpaksa belajar Zoom ke yang macam puan-puan ni lah. Ataupun kena buat nota, guna record ke. So benda tu yang kita tak
kita rasa susah lah pada awal, tapi sebenarnya bila dah terbiasa, masa depan dia akan jadi senang lah. Maksudnya dah tak perlu, mungkin tak perlu mengajar secara berdepan ataupun tak perlu berniaga secara berdepan 100%. Mungkin boleh di top up dengan pendapatan tu datang daripada perniagaan secara online dan sebagainya. So itu maksudnya macam mana? Sebab macam COVID macam saya sekarang, macam saya bukanlah sepenuhnya bisnes tapi saya buat online lah. Tapi bila masa COVID hari tu dah kena duduk rumah kan, jadi banyak idea macam mana kita nak buat iklan produk kita. Macam banyak hasil lah yang kita boleh dapat daripada duduk kat rumah, lepas tu tengok handphone, macam mana marketing kita makin bertambah bagus lah macam tu. So macam Puan Nadia rasa ada peningkatan lah dalam perniagaan lepas online. Dari segi tu memang ada peningkatan lah. Macam masa COVID tu pun masih ada orang order barang because kita ada masa untuk post kita punya produk tu. Macam tu. So saya maksudnya bukan setakat puan-puan yang buat perniagaan, saya pun rasa terpaksa buat terpaksa gunakan benda-benda IT ni untuk kelas dan sebagainya, dan benda tu kemudiannya menjadi peluang kita untuk mengembangkan lagi lah kita punya perniagaan dan sebagainya, sebab kita dah terpaksa buat. Okay, dan dia adalah peluang sebenarnya. Okay, yang tu saya nak sentuh, kita boleh sediakan barangan dan perkhidmatan yang boleh menyelesaikan permasalahan masyarakat. Masyarakat tak nak keluar rumah, so kita kena fikir macam mana nak pastikan barang dan perkhidmatan kita tu boleh sampai dengan senang kepada pelanggan. Boleh guna Shopee, Lazada dan sebagainya. Okay. Jadi ni ada hampir-hampir penutup lah kiranya apa yang boleh dilakukan. So niat yang baik, rancang. Dalam program kita ni sebenarnya bila puan-puan join kita punya program, sebenarnya puan-puan dah merancang lah untuk menjadi lebih baik, dan pastikan rekod-rekod tu perlu diisi lah supaya bila habis program puan-puan boleh kawal diri sendiri untuk rekod ataupun tulislah segala perbelanjaan, duit masuk, duit keluar dan sebagainya, nanti boleh bergerak sendiri. Dan seterusnya yang saya sentuh tadi lah, sebab kesnya saya agak terkejut tu itulah bila contohnya kata produk tu 1 kilogram rupanya bagi 600 gram. So macam dari segi situ tak menepati ajaran Islam lah dari segi amanah dan sebagainya. Doa dan paling akhir adalah banyakkan memberi bersedekah lah. Kita bantu rakan kita yang lagi susah. So yang ni mungkin lepas habis kelas saya ni boleh fikirlah adakah kita memberi sumbangan sebagai amalan kita, dan jika kita adalah penyumbang, adakah kita membayar zakat dengan sempurna. Dan saya tambah satu lagi, dan jika kita adalah penerima zakat, adakah kita menggunakan zakat hasil daripada pemberian orang lain dengan sempurna dan dengan cara yang terbaik. Sebab ada juga isu pusat zakat bagi barang zakat untuk contohnya oven dan sebagainya untuk buat perniagaan, tapi kadang-kadang mungkin kita tersilap, kita jual dan sebagainya. So kita dalam keadaan tu kita tak amanah lah sebenarnya. So saya rasa itulah. Ada sebarang pertanyaan tak? So boleh tanyalah apa-apa yang muskil. Assalamualaikum Doktor. Okey. Puan Sally Okay. Ya, ni Puan Sally. Saya Sally saya nak tanya. Ada yang setengah pihak yang contohnya kedai-kedai runcit, ada simpan barang tu Doktor. Dia kalau barang harga tinggi baru dia keluarkan untuk tujuan untuk lebih. Adakah itu berkat halal ke amanah tu? Macam mana Doktor? Dia panggil kalau English panggil hoarding. Dia ada ihtikar. Dia ada satu konsep dalam Islam tu memang tak boleh sebenarnya. Kalau belajar
kalau belajar undang-undang Islam memang tak boleh sorok barang. Sebab dia dah memanipulasi harga tadi. So dia akan, maksud satu market tu akan jadi harga tinggi dan orang akan kesusahan lah. So dari segi tu, even kalau yang konsep 3 tadi, benda perlu, benda yang kita nak dengan benda yang bermewah tu, maksudnya kita dah menzalimi orang yang dekat bahagian bawah sekali lah. Tapi kita sebenarnya dapat duit banyak tapi kita dah zalim dekat orang yang di peringkat daruriyat. Sebab itulah sebenarnya kalau kita dah duduk di peringkat atas kita kena bagi zakat dan bersedekah. Tapi sekarang ni kita duduk ke atas dan kita sorok barang, orang yang duduk di level bawah di bahagian daruriyat tu dah menghadapi kesusahan sebab tak mampu untuk dapat benda yang perlu dengan harga yang sewajarnya. Maksud biasa yang buat macam ni yang kedai-kedai dekat kampung, kedai-kedai ni kan, macam mana kita maksudnya kita boleh pergi kedai dia lagi ke ataupun kita dah tahu kita tak perlu pergi, macam mana doktor? Sebab tu hak kita. Kalau kita pembeli dalam Islam pun hak kita untuk beli di tempat mana-mana yang kita suka lah. So maksudnya kalau kita nak boycott pun tak ada masalah lah. Sebab tu hak kita untuk sebagai pembeli. Tapi patutnya kita boleh report lah sebab Kementerian Pengguna pun dia ada undang-undang yang sorok barang tu. So sama Islam pun tak boleh, dari segi sivil pun tak boleh. Okey doktor, jelas. Terima kasih. Okey, sama-sama. So ada lagi tak soalan? Okey. So saya rasa kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat itu je lah untuk malam ni. Untuk saya nak ingatkan semula lah yang sebarang kerja yang puan-puan buat tu, yang kena recording tu, record perbelanjaan dan sebagainya kena buat lah. Sebab tu adalah latihan untuk kita kawal diri kita kelak bila kita tamat kursus ni. Tu adalah cara untuk bekerja secara efisien dalam mencari rezeki yang halal insya-Allah. Okey. Dengan tu saya Doktor, saya ada satu soalan. Isi harian tu saya hanya isi pendapatan saya macam hari ni saya ada bekam, saya cuma isi jualan tu kan 50, macam let's say contoh RM50. Itu je saya isi. Yang sebab baca jualan macam ada dia kata modal tu, saya dah modal yang saya guna 5-6 tahun yang lepas tu, saya dah kira cover semua. Saya dah tak ada isi, saya dah tak pakai modal. Artinya saya roll saja daripada pendapatan tu. Dan pendapatan tu saya macam hari tu doktor tu kata kita kena bagi gaji. Bagi saya macam 50, let's say RM50 yang saya dapat tu, saya tak letak tu bagian gaji. Sebab saya dah tak ada cost. Saya dah modal saya dah cover banyak lah, dah banyak sangat cover. Jadi saya isi cuma jualan je. Artinya yang hari ni saya ada servis bekam tadi RM50. Itu saja saya isi. Itu okey tak? Saya tak. Tapi macam puan ambil kan untuk harian. Ada ambil tak duit tu? Mesti ambil kan untuk perbelanjaan? Oh, mesti. Kadang-kadang saya memang ambil lah, memang habis. Bukan kadang-kadang selalu habis lah. So itu dikira apa yang kita ambil harian tu adalah gaji kita sebenarnya. Oh, so artinya saya macam dapat 50. Let's say saya pakai 50, saya letak dalam gaji lah. Gaji, tapi patutnya puan tak boleh ambil semua daripada daripada pendapatan. Maksudnya hari ni dapat 50, habiskan 50. Dia kena ada macam balance lah untuk perniagaan kita tu. So maksudnya apa yang puan ambil tu sebenarnya adalah gaji puan. Sebab tu kita kena biasakan dengan record tu, sebab kita nak tahu berapa duit yang kita ambil. So artinya saya isi macam contoh 50. Lepas tu saya ambil letaklah 50 juga. So saya tak ada gaji hari ni.
Tapi kalau esoknya saya ada say 50, saya letak situ, saya ambil RM30, baki yang RM20 itulah yang saya simpan. Simpan dalam Begitu. perniagaan tu. Nanti kita Jadi yang RM20 itu saya dia akan maksudnya yang RM20 itu saya letak duit RM20 tu mungkin akan rolling untuk nak beli barang ataupun dia akan kekal dalam modal. So yang RM20 tu saya letak dalam modal. Dalam modal maksudnya tak boleh guna lah. Puan guna apa yang gaji puan tu ataupun duit yang keluar untuk perbelanjaan perniagaan, nak beli barang ke, contoh dia benda alat rosak ke. Tak, okey, saya faham yang itu. Tapi yang saya letak contoh yang tadi itu RM20 itu di dalam modal yang saya akan isi untuk esok. Begitu ke? So saya dah tanya Encik Mazir tu, dia kata kalau tak ada suntikan modal ke dalam tu tak ada beli apa, then tak ada letak apa-apa lah. Tak payah buat apa-apa. Artinya, so saya cakap macam tu, kalau saya hari ni saya buat RM50, modal tu macam mana? So, modal tu saya dah lama dah cover dah benda tu. Saya dah tak ada beli apa-apa dah lah so far. Alat-alat peralatan saya pun dah lengkap apa semua. Okey. So jadi dia nanti tak akan, kalau puan tak letak, dia akan jadi lebihan nanti. Maksudnya ada keuntungan syarikat lah. Kemudian. Artinya yang macam hari ni tu, saya letak yang di modal tu, contoh hari ni saya tak pakai duit tu lagi, 50 tu saya dapat, saya tak pakai. So yang gaji tu pun saya bagi 50, lepas tu yang 50 hari yang saya tak pakai tu saya letak untuk esok ke modal RM50 tu. Macam tu. Tapi maksudnya kalau puan tak letak pun tak apalah kat situ, macam Cik Mahathir bagi tahu tu. Tapi nanti akhir dia puan tak payah letak modal tu kan? Dia akan ada lebihan lah, maksudnya kalau puan tak guna kan. Okay. Kalau saya guna untuk perbelanjaan sendiri tu gaji saya lah, itulah maksudnya. Gaji puan untuk macam nak beli makanan ke, untuk anak-anak ke, dia akan jadi gaji lah. Ataupun itu saya pernah tanya dekat ke. Saya tak ada pekerja, saya one man show ni. So maksudnya one man show. Perbelanjaan peribadi puan dia akan jadi letak bawah gaji lah. Cuma yang selalunya terjadi, dia biasa-biasa jadi 50 lah. Contoh kita bawa 50 tu. 50 tu hari tu habis juga. Dan dia, saya pernah tanya soalan ini kepada Encik Mahathir tu. Saya kata selalunya kan in reality, teori memang macam ni. Tapi in reality, kadang-kadang sekaligus perbelanjaan anak-anak sekolah, sekaligus yang itu, sekaligus ini. Negatif je. Artinya dapat hari ni 50 habis. Dapat besok 100 habis. Dia dengan anak-anak. Dia in reality it happens macam tu lah. Jadi tu yang saya confuse sebenarnya, yang dalam tu memang dia ada bagi YouTube macam cara nak isi, tapi dia tak ada jelaskan macam mana nak isi modal. Macam kalau orang jualan macam jualan yang makanan senang. Dia okay, kos hari ni berapa, kos jualan berapa. Macam saya ni saya dah tak ada kira kos sebab saya dah awal-awal dah cover up. Baru sekarang lah kita baru nak mula jot down. So saya ada rekod sendiri, macam kalau saya belanja beli gloves, beli jarum tu saya tolak je lah, tapi saya tak pernah catatkan macam ini gaji saya begitu. Sebab gaji tu tak pernah ada gaji lah sebab negatif. Macam kalau let's say saya nak beli hari ni habis minyak kan, minyak nak bekam apa semua, saya ada dapat 100 saya tolak lah, letak 30. Ada 70 tu memang akan pakai untuk anak-anak apa semua, belanja rumah, bayar elektrik apa semua. So dia adalah juga dia ada positif, tapi kebanyakannya negatif lah sebab kita one man show, jaga anak tu kan semua nafkah semua, tanggungan semua atas kita. Jadi tu yang aku saya kata macam yalah, in reality in theory senang, macam boleh cakap lah okay begini. Tapi kalau nak mula okay, bab lagi baru nak mencatat hari ni, macam alamak dah terlupa hari tu modal berapa, macam kita dah nak organize balik tu yang sebab kadang-kadang puan tak mencatat kan, maksudnya dulu mencatat tak benda tu? Dulu saya hanya catat benda yang important lah, macam contoh bayar elektrik, bayar handphone, anak punya sekolah, yang itulah yang itu kita catat. Jadi saya duit tu saya tolak.
Lepas tu nanti dapat lagi tu yang important lah, macam yang orang kata wajib dibayar lah, macam bil elektrik rumah, air. Saya tak bayar rumah saya rumah dah habis bayar. Lepas tu apa minyak untuk sebulan saya cari minyak tu seminggu saya cari. So saya memang seminggu saya akan letak minyak RM50. Memang seminggu tu 50. Artinya nak pakai lebih ke apa ke, saya akan tahu kalau terlebih sikit tak pergi nilai ke jalan sikit memang dah terlebih sikit macam RM60, RM70. Tapi saya memang tahu saya akan belanja 50. Especially macam kalau COVID tak pergi mana-mana, saya akan lagi less macam tu. Jadi itu yang masa nak isi tu, saya nak isi apa sebab kos jualan, kos tu saya tak beli barang hari tu. Macam hari ni saya bawa bekam, saya dah sedia benda tu dah lama. Dia akan keep on ada saja di rumah sebab saya tak mau tak efficient kan. Sekejap kali nak bekam orang kadang datang 2-3 orang, lama glove habis ke. Jadi saya sentiasa ada stok dalam rumah tu yang saya dah orang kata apa, saya dah awal-awal dah tolak lah. Artinya saya dah save part yang bekalan semua saya dah alhamdulillah save di situ. Maksudnya yang lepas tu masa kita start dengan bulan 9 tu boleh yang bulan sekarang barulah saya nak buat tu, tapi saya tak tahu modal tu saya nak letak apa, tak saya dah tak ada modal tau. Tak apalah masa kita start dengan yang barulah. Cumanya puan kena nanti ada perbelanjaan untuk perniagaan tu, apa yang puan guna kan untuk perniagaan. Dengan yang perbelanjaan puan tu kita kena asing lah, sebab tu Cik Mahdi kata poket kanan dengan poket kiri tu. So untuk perbelanjaan peribadi tapi dalam puan, yang dalam yang kita nak isi tu dia tak ada tulis tak ingat lah. Dia cuma ada tulis jualan tunai, lepas tu jualan kredit, lepas tu dia ada tulis kos jualan, lepas tu dia ada cukai pendapatan dan lain-lain lah yang itu saya memang tak ada, tak pernah lah cukup untuk dicukaikan. Kos jualan tu tadilah glove ke apa benda tu? Yang tu kos jualan. Okey. Itulah yang hari tu saya tanya, artinya hari ni saya guna glove dua helai lah. Artinya saya tolak lah, let's say 30% macam itulah. Saya masih confused masing-masing. Tapi saya nak cakapnya kos glove semua tu adalah masuk dalam kos barang tadi. Servis tadi. Kos barang, kos jualan lah. Servis lah, kos servis puan tadi. Dia tulis kos servis, dia tulis kos jualan saja. Dia tulis kos jualan. Puan Sadika dia nak tambah ke? Macam dia nak cakap. Puan Sadika macam banyak pengalaman dari saya, banyak lagi puan ni. Saya pun junior juga, baru belajar student. Saya confused dengan Puan Norma sebab dia buat bisnes di rumah. Jadi kalau dia buat bisnes di rumah, sepatutnya kalau katalah dia buat dalam bilik dia, satu bilik tu katalah quarter of the house, sepatutnya quarter tu dikira sewa. Sebab itu perbelanjaan perniagaan. Listrik, air yang diguna tu pun perbelanjaan perniagaan. Sebahagian daripada itu perbelanjaan. Jadi bila dia ambil pukul rata tu yang dia jadi confused. Dia kata semua peribadi. Tapi sebenarnya tak. Daripada itu juga macam dia buat sterilize dia punya cupping tu kan. Proses sterilizing tu digunakan tenaga bakar, apa semua kan. Mungkin dia ada beli spirit ke apa ke. Semua tu, itu semua kos jualan lah tu. Betul lah. Maksudnya apa-apa yang terlibat untuk perniagaan tu. Tapi kalau untuk makan kita, yang tu sendirilah. Kadang-kadang kita ada guest datang. Macam pelanggan kita datang. Kita sediakan makan minum. Kadang kita ada sediakan teh. Mungkin kita ada sediakan minuman herbal. Itu semua kos. Kos perniagaan. Itu saya rasa Puan Norma dia confused. Dan setiap kali dengar perkara yang sama, repeat. Sampai dah hafal dah. Macam minyak tu, minyak kereta. Bila masa minyak kereta untuk perniagaan contoh dia? Bila minyak kereta untuk hantar anak? Sedia lain tu. Dia boleh, sebenarnya kita boleh calculate. Kita boleh calculate, katalah 1/4 ataupun setengah daripada belanja kat rumah tu masuk dalam tu, jadi listrik, air semua kita bahagikan.
Kemudian kita bahagilah 30, kita letaklah pecahan dia. Kalau kata ida botol tamu itu datang, kita sediakan minum, kita masukkan juga. Berapa kita beli teh, buat air apa semua. Posting tu pembelajaran perniagaan juga tu. Ya, faham saya lah. Saya pun tak pandai juga. Okey, yang ada Puan Mariani ni minyak kereta untuk penghantaran. Itu pun kos perniagaan sebenarnya. Okey. So saya fahamlah, saya dah faham artinya kena detail lah, artinya glove tu berapa sen, jarum tu kena detail lah. Agak-agak lah kan. Cuma untuk macam kata bulanan air kata ataupun sekolah anak yang Puan kata perbelanjaan tadi, itu adalah perbelanjaan peribadi lah. Maksudnya kena ada rekod asing. Macam saya pun bulanan pun saya ada rekod juga berapa saya keluar kan untuk pergi office ke, untuk katalah hantar anak ke contoh dia. Tu adalah benda yang berbeza lah. Maksudnya bajet peribadi dan bajet perniagaan. Okey. So, saya rasa itu je lah yang setakat saya boleh kongsi untuk malam ni. Jadi kalau ada apa-apa persoalan tu boleh tanya Cik Farhan lah. Cik Farhan boleh tanya saya lah. Setakat yang saya mampu saya boleh, insyaAllah saya jawab. InsyaAllah. So setakat itu tadi kita tak buka kan? Kita tutup majlis dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Doktor, satu lagi. Saya rasa bila kita bercakap pasal zakat kan. Doktor tak sebut peratusan dia yang wajib tu. Sebab kadang-kadang masalah juga kan. Ramai peniaga tak tahu berapanya sebanyak mana yang kita punya pendapatan tu kita wajib bayar zakat. Kemudian daripada zakat tu sedekah itu seboleh-boleh tu berapa peratus dari pendapatan kita yang kita seboleh-boleh kita sedekahkan. Ada pengiraan tu kan. Yang zakat tu sebenarnya dia ikut negeri lah. Jadi kita setiap tahun kita bila cukup 1 tahun tu kita kena tanya majlis agama atau tanya masjid berapa dia punya nisab dia dengan haul tu dalam setahun tu. Jadi kalau duit kita tu di bawah daripada jumlah minimum majlis agama tetapkan, contohnya kalau lah kata, saya bagi contoh kan, kalau pusat agama kata 5,000 contoh dia, kalau ada duit simpanan contoh dia, jadi kalau duit kita kira duit kita semua kurang daripada 5,000 tu, maksudnya tak perlu bayar zakat lah. Tapi kalau 5,000 ke atas dan duit tu 5,000 tu dah kita kira purata dalam tempoh setahun tu dalam 5,000, lebihan kita tadi kita darabkan 2.5%. Tu adalah jumlah yang kita bagi zakat lah. Tapi kalau untuk sedekah ni dia tak ada nak kata apa, dia tak ada limit lah, tak ada tempoh, tak ada jumlah berapa yang kita kena bayar minimum dia tu. Jadi kita boleh bayar RM1 ke RM2. So dia akan jadi dalam bentuk sunat lah. Semua sunat kecuali zakat pendapatan, zakat simpanan dan zakat fitrah. So jumlah yang nisab dia tu kita kena tanya pusat majlis agama lah, sebab dia akan keluarkan lah. Dia akan tengok tahun ni mungkin pendapatan orang teruk, so dia mungkin akan lagi turunkan. So kalau dia jumlah tu akan sentiasa berubah. Okay, jumlah dia 2.5% daripada total. Okay. So tak ada apa Okay, terima kasih doktor. Okay. InsyaAllah. Dah tak ada apa-apa kan? Tak ada Puan. Okay. Jadi kita tutup baliklah dengan surah Al-Asr. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.